Okey, saya nak sambung perkongsian saya tentang penggunaan ubat pencair darah. Yang isunya banyak ditimbulkan, terutamanya waktu ni lah, waktu COVID vaccination ni, banyak orang tanya hubung kait ubat pencair darah dan juga COVID ni. Saya tahu bahawa pencair darah ni penting untuk kita. Dia penting untuk mengurangkan risiko pengulangan sakit jantung. Manakala you dah kena, kalau mengubat pencair darah, risiko nak jadi balik kali kedua berkurangan. Begitu kalau you dapat stroke, kalau you ada darah pembukaan darah di paru-paru atau di kaki, kita akan makan ubat pencair darah. Begitu juga kalau anda makan ubat pencair darah untuk jantung yang degupan jantung yang tak stabil, kita tahu bahawa perkara ubat ini boleh mengurangkan risiko terjadi atau penyakit itu berulang. Itu poin pertama. Walau bagaimanapun, kalau penggunaan ubat pencair darah tak dijaga dengan betul, dia boleh mengundang mudarat, boleh membahayakan nyawa kita, boleh mengancam nyawa. Dan ada kes, ada isu yang pesakit meninggal dunia akibat penggunaan ubat pencair darah yang tak betul. Saya pernah handle kes macam itu. Dan kadang kita rasa hopeless, tak tahu macam nak handle bila berlaku komplikasi penggunaan ubat pencair darah. Kalau kita terjadi, memang sukar kita nak hadapi. Terutamanya sekiranya berlaku pendarahan dalam perut atau pendarahan dalam organ. Itu isu yang besar lah. Sebab ubat cair darah tetap ubat cair darah. Komplikasi yang paling besar, yang paling utama, yang paling bahaya ialah bleeding, pendarahan. Kalau pendarahan di gusi tak jadi isu, pendarahan di hidung boleh tahan, dalam mata boleh gagah lagi. Kalau pendarahan berlaku dalam organ dalaman, terutamanya dua tempat. Pertama dalam kepala, yang kedua dalam kita punya usus. Itu sikit bahaya kalau tak ditangani dengan betul, dan kadang-kadang boleh membawa maut. 7 rahsia bagaimana nak gunakan ubat pencair darah dengan selamat. Tip pertama, kalau nak guna cara ubat pencair darah dengan selamat, pertama sekali anda kena tahu apakah nama ubat pencair darah yang anda gunakan. You have to know. Ask your doctor. Sebab setiap ubat pencair darah dia punya side effect tak sama, penjagaannya pun berlainan. Kalau you makan aspirin, lain ya. Kalau you makan kaliprin, kalau dia bentuk macam saya sebut 4 jenis kemarin. Aspirin, kaliprin, aspirin cardio, glyprin satu grup. Kedua ubat yang kita panggil Plavix ataupun Brilinta atau bernama Ticlopidin, grup kedua. Ketiga ubat antikoagulan yang macam you all makan, warfarin. Grup keempat antikoagulan baru, contohnya macam Apixaban, Eliquis, Pradaxa, Dabigatran ataupun itu 4 Eliquis, Dabigatran, Xarelto. Itu grup keempat. Yang kelima ni jenis suntikan. So you kena tahu apa jenis ubat yang you makan. Itu poin pertama. Nombor 2, you kena tahu bahawa ubat pencair darah ni kadang-kadang boleh menyebabkan komplikasi pendarahan. So kita kena kenal pasti apakah tanda-tanda pendarahan yang you all mungkin akan jadi. You kena tengok benda tu, kena perhatikan. Contohnya pendarahan di hidung ataupun di gusi bila you gosok gigi waktu pagi, ataupun pendarahan di dalam mata. So you kena check mata you. Kalau orang tua kadang-kadang pendarahan di tempat tu kan, di lengan, di siku, di paha, di perut, kena tengok perkara tu. Satu lagi yang kena tengok, kadang-kadang kalau kita memang kalau pendarahan dalam perut kadang-kadang you tengok ada darah masa buang air besar. Tengok najis-najis kita tu ada darah merah ataupun dia warna hitam gelap macam kopiah saya ni. Itu maksudnya ada bukti pendarahan. Kalau kuku ataupun dia gelap, yang gelap, yang tak gelap sangat, yang cerah tu biasanya bukan. Tapi kalau dia gelap macam rambut saya, terutamanya kalau dia berwarna hitam macam minyak tar, itu you kena tahu, itu maksudnya ada pendarahan dalam organ dalaman. Satu lagi, kadang-kadang kalau you tiba-tiba dapat sok, tak sedarkan diri, kadang-kadang mungkin berpunca sebab pendarahan dalam kepala. So you kena tahu pertama jenis, yang kedua tanda-tanda ataupun gejala-gejala pendarahan sedang berlaku. Itu 2 poin yang paling besar. Nombor 3, saya nak laju sebab masa kita singkat saya ada 7 rahsia. Nombor 3 yang you kena tahu ialah bila kita makan ubat cair darah, anda kena tahu memilih makanan yang sesuai. Ada makanan yang you all tak boleh makan. Ada makanan yang boleh makan secara bebas. Ada ubat yang you boleh campur, ada ubat yang tak boleh campur dengan makanan. So you kena kenal pasti. Kalau anda makan ubat nama warfarin contohnya, kena elakkan makanan yang mengandungi banyak vitamin K. Begitu juga penggunaan ubat-ubat tertentu yang simple kita gunakan, contohnya minyak cakapak. Itu kadang-kadang minyak panas itu kadang-kadang mengandungi juga bahan-bahan yang boleh menyebabkan menyebabkan ubat cair darah kita terlalu cair. Itu poin ketiga. So you kena pilih makanan yang sesuai.
Dan keempat, anda juga wajib untuk tanya pada doktor sekiranya anda nak makan ubat yang baru, ubat yang lain daripada ubat yang doktor bekalkan. You tak boleh simply pergi farmasi, saya sakit ini, saya sakit kepala dan minta ubat tahan sakit pada pegawai farmasi. Beritahu pada mereka, kalau anda ambil ubat, apa sahaja prosedur, you kena beritahu pada orang yang nak buat prosedur bahawa anda makan ubat cair darah. Isunya kadang-kadang orang tu tak tenang juga. Contoh anda makan ubat cair darah dan anda pergi jumpa orang buat bekam, bomong bekam. Apa you nak buat? You kena beritahu supaya dia tahu macam mana dia nak handle. Itu perkara-perkara poin-poin yang kadang kita tak perasan, kita rasa macam okey je kan. So you have to inform your doctor or prescriber that you are taking blood thinning drugs. Beritahu habaq dia depa. Ini tugas kita lah. Jadi untuk memudahkan anda boleh tulis nama ubat yang anda makan. Atau zaman smartphone ni mudahnya macam ni, senang je. Ambil gambar dengan telefon yang anda gunakan tu. Senang je ambil gambar, hantar, simpan dalam handphone kita. Buat satu fail baru, ubat saya, ubat mak saya, ubat ayah saya. So, kadang-kadang kita tanya, tak tahulah, kita tak ingat lah ubat apa saya makan. Itu isu. Kadang-kadang kita jadi suka nak bagi apa, nak tahu benda kalau berlaku. Contoh yang anda datang dengan pendarahan dalam perut dan anda tak tahu ubat apa anda makan. Susah kita nak bagi rawatan. Sebab setengah ubat kita tahu ada ubat lawan, kita panggil antidote supaya buat penyakit darah itu stop. Ada yang kadang-kadang kita tak tahu. Sebab kita tak tahu, kalau tak tahu jenis ubat, sukar untuk kita merawat sekiranya berlaku komplikasi atau side effect masa makan ubat cair darah. Itu poin yang kelima saya sebut. Nombor 6, anda kena jaga satu. Kalau anda makan ubat cair darah, anda kena elakkan berlaku kemalangan. Contoh, you gunakan pisau di dapur, you pergi menebas, pergi ke kebun. Dia kena, gardening is good. Tapi elakkan kecederaan. So, apa yang you boleh buat? Gunakan sarung tangan contohnya kan. Guna yang elok sikit. Sebab biasa kalau berlaku pendarahan, dia akan masa yang agak panjang sebelum berhenti. So gunakan, kena sesuaikan. Kalau anda keluar contohnya, kena pakai kasut yang betul, kasut yang sesuai. Bukan selipar lah. Kalau you pergi ke buat gardening, kalau you ke kebun, gunakan boot yang elok, boot yang lembut tetapi menutupi kaki kita supaya elakkan berlaku pendarahan. Tersusuk dengan paku ke, dengan duri ke. Pastikan anda gunakan sarung tangan. So kena ada satu uniform lah, bahasa mudah. Jadi berhati-hati, ambil langkah berjaga-jaga supaya tak berlaku luka semasa anda nak menjalani kehidupan. So kalau mak bapak kita tengoklah sama juga mak bapak kita kan. So pastikan mereka menggunakan kelengkapan yang sempurna lah. Pasti tak berlaku luka. Sebab kalau berlaku kadang-kadang luka lambat nak baik dan kadang-kadang terpaksa buat pembedahan atau jumpa doktor untuk membetulkan keadaan ni. Itu poin yang ke-6. Poin ke-7, apa nak buat kalau berlaku? Zaman sekarang ni orang bagi suntikan vaksin, apa you nak buat? So saya cadangkan sekiranya berlaku pendarahan, jadi juga cuba nak elakkan, tapi tak boleh berlaku juga. Apa yang anda kena buat? Kalau gusi senang lah, you ambil kapas, you tekan tempat berdarah tu lah, gunakan gauze yang bersih, tekan tempat. Tapi biasanya dia akan berhenti lah, tapi definitely take longer time. Kalau juga berlaku contohnya berlaku pendarahan dalam hidung anda, epistaxis, tekan hidung, tempat hidung kita tu, di pangkal hidung. Kalau you ada pendarahan dalam hidung, jangan tekan di ujung, dia tak berkesan. You kena tekan di pangkal hidung, di tulang ni. So you kena menapas melalui mulut lah. Itu langkah berjaga-jaga awal yang you boleh buat. Kalau lebam, sama juga. Kalau berlaku lebam ni, dia baru jadi kan, you tekan lama sikit, 5 minit, tekan 10 minit. Itu cara dia kan. Jadi itu perkara yang boleh membantu anda untuk mengurangkan pendarahan tu berterusan. Tapi kalau dia melibatkan organ ataupun saudara yang besar, itu memang bahaya. Anda kena jumpa, pergi hospital serta-merta lah, jangan tunggu. So ada pendarahan, dia kena pergi hospital terus, terutamanya kalau pendarahan yang serius. Okay, itu 7 poin untuk mengurangkan risiko penggunaan ubat pencair darah yang boleh mengancam nyawa kita. Itu 7 steps. You tengok apa benda yang kadang-kadang perkara ni kita rasa lepas pandang, kita rasa macam okey, tetapi takut komplikasi yang paling besar tu ialah terutamanya kalau berlaku pendarahan dalam perut. Sebab tu kalau anda makan ubat pencair darah, tolong elakkan, terutamanya elakkan
ubat yang menyebabkan perut kita luka. Contohnya ubat tahan sakit, Ponstan, Ibuprofen, apa lagi? Setengah-setengah jadi makjun ni, kita tak tahu punca dia tu kadang-kadang. Kadang-kadang boleh mengganggu pendarahan dalam perut kita. So tolong jaga tu. Terutamanya ubat tahan sakit lah. Ubat tahan sakit pada saya memang a big no lah. Kalau anda makan ubat cair darah, you kena pastikan anda elakkan penggunaan ubat tahan sakit. Kalau sakit sangat macam mana, contohnya you tahu tak boleh makan ubat tahan sakit, sakit belakang, apa you nak buat? Memanglah of course you boleh buatlah perkara yang biasa, tapi kalau you rasa sakit sangat, what you can do, you cuba ambil Panadol. Pada kita Panadol tu agak selamat sebab Panadol dia bukan hanya ubat demam. Kita boleh gunakan Panadol untuk kurangkan kesakitan. So kalau gunakan secara regular, bukan satu hari 3 kali, pagi 2, petang 2, malam 2, cuba gunakan tu. Kalau tak boleh juga, then you have to talk to your doctor lah. Macam kalau kita dapat gout, of course siapa pernah sakit gout, dia tahu lah gout tu memang sakit sangat, dan biasa orang akan cari ubat cair darah. Tapi isunya kadang-kadang boleh penggunaan ubat pencair darah campur dengan ubat gout, memang dia akan kacau ubat tahan sakit. Tapi kita ada ubat untuk kurangkan rasa hilang sakit gout tanpa ubat tahan sakit. Ada ubat yang kita boleh gunakan. So tugas anda lah jumpa dengan doktor kalau anda ada masalah untuk penyakit apa yang anda hadapi, you kena bincang dengan doktor. Okay, saya rasa dah kongsikan 7 poin yang saya rasa penting. Ini tip-tip simple depan keharian kita yang perlu you all tahu kalau anda makan ubat cair darah. Sebab kita tak mau ubat cair darah itu mendatangkan masalah pada kita. Ada pesakit sebab tambah darah, kadang-kadang ada buat pembedahan sebab berlaku komplikasi penggunaan ubat cair darah secara tak betul Okay, saya rasa kita stop sebab macam biasa saya ada meeting macam biasa. Sekian dulu, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.